Salam sejahtera Cikgu. Terutama sekali bolehkah Cikgu memperkenalkan diri? Nama saya Alfiana Mokhtar, umur saya 33 tahun. Saya sudah berkhidmat sebagai guru tabika perpaduan selama 13 tahun. Tahun ini ialah tahun ke-13 saya. Itu ialah sedikit tentang saya lah. Oke, thank you. Untuk soalan kedua, terangkan semangat Anda untuk kanak-kanak. Untuk soalan kau yang kedua, terangkan semangat Anda untuk kanak-kanak. Oke, bagi saya percaya bahwa setiap kanak-kanak berhak mendapat pendidikan yang menyeronokkanlah. Dia selamat dan bermakna. Semangat saya ini datang daripada kegembiraan bila melihat mereka belajar benda yang baru. Contohnya kalau macam awal tahun mereka datang dengan tangan kosong, bukanlah tangan kosong. Mereka datang tanpa mengenal ABC, pandai mengira 1, 2, 3. Saya sangat gembira bila saya melihat mereka belajar perkara yang baru. Bagi soalan 5 pula, bagaimanakah Anda kekal dikemas kini mengenai aktiviti dan teknik pengajaran kanak-kanak baru? Yang pertama ini jabatan kami sentiasa menyediakan kami dengan input-input yang terbaru. Setiap kali ada perubahan dalam kurikulum prasekolah, mereka akan berikan kami kursus. Selain itu, kalau dari saya sendiri, saya rajin membaca bahan-bahan terkini lah. Rajin juga menyertai kursus atau bengkel yang ada dalam Facebook. Kadang-kadang sekarang ini yang famous ialah bengkel secara online. Jadi saya rajin ikut. Untuk soalan 6, sebagai pengarah kemudahan Anda, betapa pentingnya keselamatan kanak-kanak dan apakah langkah-langkah yang akan Anda ambil untuk memastikan ibu bapa bahwa anak-anak mereka ditinggalkan dan diperhatikan dengan berhati-hati. Keselamatan ini saya akan pastikan SOP keselamatan dipatuhi. Pertama dia mesti dipatuhi, contohnya dalam setiap bangunan itu, setiap 2 tahun sekali kita akan latih kanak-kanak kawat kecemasan. Di mana kita ajar diorang apa yang harus diorang lakukan bila berlaku kecemasan seperti kebakaran, di mana pintu keluar, apa yang mau dibuat. Jadi itulah yang paling penting. Serta itu juga kita perlu ada komunikasi dengan ibu bapak. Komunikasi dengan ibu bapak juga penting bagi memastikan yang mereka yakin anak dorang berada di tempat yang selamat. Oke, bagi soalan 7, bagaimanakah Anda berurusan dengan ibu bapak yang sukar? Soalan yang ketujuh, bagaimana Anda berurusan dengan ibu bapak yang sukar? Kalau yang ini nih, secara pribadinya, saya kalau bila saya berhadapan dengan ibu bapak yang sukar kan, secara pribadinya saya memang mendengarlah, saya mendengar. Dan saya coba untuk memahami keperluan mereka. Dan paling penting, kita mesti bersikap profesional dalam kita mencari penyelesaian. Jadi dalam cara kita berkomunikasi itu kita mesti jujur dan kita mesti empati. Dan yang paling penting kita mesti selesaikan secara bertenang. Janganlah mau gaduh-gaduh, tidak payah. Jadi cakap bagus-bagus dan bincanglah macam mana supaya kita boleh menyelesaikan perkara itu. Seterusnya, untuk soalan 8, bagaimanakah Anda menggalakkan ibu bapa dan keluarga untuk terlibat dalam aktiviti atau program dengan anak-anak? Benda ini sebenarnya sangat sukar. Sangat sukar untuk kita menggalakkan, tapi tidak mustahil. Saya selalu buat aktiviti di kelas. Saya akan menjemput diorang, terutamanya untuk majelis hari jadilah. Kita akan buat beberapa program yang akan menarik minat ibu bapak. Contohnya majelis hari jadi, majelis convocation, hari sukan kanak-kanak. Jadi kita jemput diorang supaya diorang rasa diorang terlibat dan kanak-kanak pun gembira. Seterusnya soalan 9, apakah cara terbaik untuk memantau prestasi guru Anda? Saya yang ini ialah dengan melalui pemerhatian kelas secara berkala, perbincangan reflektif, serta maklum balas kepada ibu bapa dan kanak-kanak lah. Kalau di tadika saya, kita ada satu sistem yang maklum balas kepuasan pelanggan, di mana saya akan bagi dorang borang untuk dorang isi, ada butir-butir tertentu dorang isi, dan dorang akan bagi feedback kepada kami lah. Contohnya itu infrastruktur tadika dari skala 1 hingga 5 berapa aja dorang boleh bagi, begitulah. Untuk soalan 11, beritahu saya bagaimana Anda mengatur, merancang, dan mengutamakan kerja Anda.
Oke, yang paling penting, bila kau sudah jadi guru, kau bukan setakat buat rancangan pengajaran harian. Ada lagi banyak benda-benda yang lain. Contohnya pekeranian kau kena buat, program-program kau kena rancang. Jadi kalau saya siap menggunakan senarai tugasan dan kalender activity untuk merancang lebih awal. Kita kena sentiasa update lah apa perkembangan terkini. Lepas itu RPH harus sentiasa siap. Kita akan menitibaratkan pendidikan kanak-kanak, jadi kita akan mengutamakan RPH dan pendidikan dahulu. Lepas itu kita kena sentiasa update program lah, jangan sampai ada program yang tertinggal. Lepas itu saya juga mesti juga kita tahu membedakan antara kerja penting, kerja mendesak. Kerja penting dan kerja mendesak supaya tidak mudah tertekan. Kalau kita tahu kasih beza mana yang kita perlu dahulukan, mana yang kita boleh buat kemudian, supaya kita tidak tertekan. Selain itu, kita juga mesti bersedia untuk bekerja dalam pasukan lah. Sebab kau jadi guru ini, kau tidak boleh kerja sendiri-sendiri. Kau ada pasukan kau sendiri. Kau kena pandai bekerja dalam pasukan, kau kena pandai bekerja secara sendiri. Seterusnya untuk soalan 12, di manakah Anda melihat diri Anda dalam 5 tahun? Ini saya melihat diri saya masih terus berkembang dalam dunia pendidikan awal kanak-kanak. Mungkin sebagai mentor kepada guru-guru baru, ataupun terlibat secara aktif lah dalam pembangunan kurikulum prasekolah. Tidak tahulah, mungkin itulah target untuk 5 tahun akan datang. Untuk soalan terakhir, bagaimanakah prasekolah masa depan Anda dan apa-apa yang unik? Saya mengimpikan prasekolah yang kanak-kanak dia akan menguasai 4M. Membaca, menulis, mengira, dan menaakul. Mereka akan menguasai 4M, tetapi tidak saja fokus kepada akademik, juga fokus kepada kesehatan emosi dan kemahiran sosial kanak-kanak. Dan prasekolah itu akan kaya dengan aktiviti eksplorasi, ruang pembelajaran yang kreatif, dan keterlibatan ibu secara aktif dalam proses perkembangan kanak-kanak. Itu sajalah. Semoga kita punya temu bual secara online ini dapatlah membantu kau menyiapkan kau punya kerja assignment lah. Akhir kata dari saya, semoga berjaya.